Baik, terus kita raikan dan berikan lebih banyak kesedaran tentang kekayaan hasil kraft di negara kita. Kita masih lagi bersiaran secara langsung dari Kompleks Kraft di Jalan Konle sempena Hari Kraft Kebangsaan. Bersama kami pagi ini Encik Khairul Hafizin Naharuddin yang merupakan pengerakanan bahagian rekaan dan penyelidikan kraft tangan Malaysia. Terima kasih Encik Khairul kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini, dan alhamdulillah kita dapat lihat banyak pengunjung yang telah mula datang ke Kompleks Kraft. Alhamdulillah. Dan kita ingin berikan sedikit ruang ini untuk bercerita lebih lanjut tentang batik, sesuatu yang sangat dekat dengan jiwa rakyat Malaysia, juga dah mendapat tempat di peminat antarabangsa. Tapi pagi ini ada demonstrasi, saya difahamkan. Apakah ini salah satu lagi inovasi yang ada dalam perekaan ataupun penciptaan fabrik batik? Okey, betul tu Zaliha. Jadi untuk sempena pagi ini, sempena Hari Kraft Kebangsaan yang ke-21 ya, tahun 2024 ini, kita membawakan lagi inovasi-inovasi yang telah dibangunkan oleh kraft tangan sendiri. Adalah ini salah satunya lah. Kita bangunkan bahan pengganti lilin untuk pembuatan batik. Jadi kita menggunakan tanah liat untuk penghasilan reka corak. Dan kita screen dan kita aplikasikan reka corak tu ke atas fabrik. Fabrik apa yang lebih sesuai untuk teknik seperti ini? Selama ni kita menggunakan fabrik cotton, berbahasakan cotton, kapas, ataupun berlatar penipuan sutera. Jadi dengan penggunaan aplikasi bahan penggantian ini, jadi kita dapatkan kepada satu bentuk inovasi yang di mana semua masyarakat Malaysia boleh menghasilkan kreativiti masing-masing untuk penghasilan batik mereka sendiri, mengikut kepada kecorak mereka sendiri. Encik Khairul, sebelum ini kita lebih kenal dengan batik canting, batik lukis, batik blok. Namun sekarang linut dan clay ini mendapat tempat di hati peminat batik, terutamanya anak-anak muda yang mahukan desain ataupun reka bentuk lebih kontemporari. Pemerhatian Encik Khairul sendiri tentang kelebihan clay dan linut ini bagaimana? Okey, alhamdulillah setelah kita membangunkan bahan inovasi ini dan kita promote dan kita buat juga produk-produk baru, penerimaan tu kepada golongan-golongan muda pun dah nampak sukakan dengan pemakaian batik-batik yang bercorakkan lebih rough ataupun lebih contemporary. Kalau tidak kan sebelum ni kita golongan-golongan muda, pemakaian batik tu mereka menganggap pemakaian batik yang bercorak-corak bunga, bercorak yang terlalu tak sesuai dengan jiwa mereka. Jadi dengan penghasilan bahan clay ini dan hasil-hasil corak yang digunakan memang menepati, insya-Allah. Jadi kita nak bagikan pemakaian batik ini kepada semua lapisan masyarakat. Jadi kita tak naklah terlalu rigid kepada batik ini hanya kepada reka corak yang old fashion. Jadi kita memberikan nafas baru dengan olahan bahan dan warna supaya dapat digayakan oleh golongan muda di mana saja mereka berada. Encik Khairul, tadi kita sempat berbicara dengan salah seorang ahli komuniti batik. Betul. Dan bagaimana sebenarnya sambutan di kalangan ahli komuniti juga? Adakah lebih ramai tampil sebab melihatkan desain lebih cantik, lebih contemporary dan lebih mudah untuk dihasilkan berbanding teknik konvensional sebelum ini? Bagaimana ini dapat meluaskan lagi sambutan? Okay, alhamdulillah kita pun setelah kita bangunkan dalam setahun lebih dan kita dah aplikasikan kepada komuniti-komuniti kraft kita di seluruh Malaysia. Jadi alhamdulillah ada di kalangan ataupun kumpulan komuniti kita dah menghasilkan, terus menjadikan usahawan. Jadi kita dah nampak dia punya hasil dan limpahan apa yang kita bangunkan ni melalui inovasi ini kepada komuniti kraft kita. Jadi sebelum ini mereka tidak tahu, tertanya-tanya bagaimana penghasilan batik, bagaimana nak menceburkan diri dalam komuniti kraft ni. Jadi bila kita perkenalkan ni, mereka tengok mudah, terus mereka minat, terus diorang usahakan. Alhamdulillah ada di rata-rata komuniti kraft kita ni masuk kali ni kali kedua, kali ketiga mereka masuk join ke kraft tangan, dan di platform-platform promosi kraft kita di seluruh negeri sepanjang tahun. Mereka membawa hasil-hasil batik clay untuk dipasarkan. Penerimaannya alhamdulillah, alhamdulillah dia punya penerimaan, penghasilan dia mudah, dan dia yang paling penting dia adalah eco friendly. Dan
proses penghasilan dia sangat mudah. Kita nak tanyakan kepada Encik Maisur berbanding dengan teknik-teknik batik sebelum ini, saya pasti warga kraft tangan memang cukup mahir batik, canting ataupun blok ataupun kledu dan sebagainya. Keistimewaan dari segi ini, dari segi mudahnya untuk mempelajari dan memahirkan diri dalam bidang ini. Pengalaman Encik Maisur sendiri bagaimana? Kalau ikut pada pengalaman saya, di mana kita tahu sedia maklum batik ada banyak proses. Tapi kalau untuk kali ini kaedah yang diperkenalkan oleh Kraft Tangan Malaysia asal daripada inovasi, kita lihat dari segi proses penghasilan ataupun proses finishing, last sekali memang amat mudah dan sangat mudah untuk kita selesaikan dari segi proses basuhannya, dari segi proses terapan image ke atas fabriknya memang sangat mudah dan ia menjimatkan masa dan juga reduce cost dari segi penghasilan tu. Cakap tentang kos ni, Cik Maisur memberikan satu lagi satu lagi yang ingin tanyakan kepada pihak kraft tangan sendiri, sebab kadang-kadang masih lagi ada sikit berat di kalangan para pengguna. Batik mahal. Bagaimana sejauh mana dengan adanya Hari Kraft Kebangsaan ini, Encik Khairul lihat boleh menukar persepsi ini, memperbetulkan juga persepsi ini, sebab harga itu berbalik kepada material yang digunakan dan berapa lama masa digunakan. Betul, itu adalah salah satu stigma lah. Stigma masyarakat ataupun sesiapa yang mengenal dengan tentang nak memperolehi ataupun nak membeli batik ataupun produk-produk kraft kita adalah satunya mahal. Okey. Jadi dengan ada platformnya Hari Kraft Kebangsaan ni, mereka boleh berjumpa sendiri dengan pembuat. Pembuat dan mereka boleh bertanyakan bagaimana penghasilan. Sebab dari segi isu kos ni, dari segi bahan, dari segi proses itu, dia akan memainkan peranan ataupun faktor kepada penentuan harga. Jadi bila kita bangunkan bahan inovasi ini, dia akan reduce cost. Sebab kalau kita menggunakan lilin, mungkin dia ada beberapa step yang perlu dia ikuti ataupun laksanakan. Tapi kalau untuk batik clay ini, dia lepas saja dia cetakkan motif, tunggu kering, dia boleh apply warna dan terus basuh dan jemur. Maknanya dia dah cut cost kat situ, cut masa dan proses. Jadi daripada situ dia dah boleh reduce cost, insya-Allah lah. Tapi tengok kepada hasilan. Kalau hasilan di sana tu dia berkali-kali cetakan dia tu berlayer-layer, jadi mungkin akan ada add cost kat situ. Dia sini kalau untuk stigma kos produk kraft, especially batik itu mahal, kita tengok kepada jenis material. Kalau kita menginginkan bahan tu bahan sutera, takkan dapat bawah 100 kan. Kita pun ikut selera kita. Tapi dia bertahan lama. Lagi banyak, lagi bagus kualitinya, pastinya setara dengan harganya. Dan batik ni indahnya ada sesuatu untuk semua. Betul. Dan bagaimana dengan penerimaan masyarakat antarabangsa pula dengan lawatan kraft tangan juga, dengan trade shows yang telah pun disertai, bagaimana sebenarnya potensi yang ada untuk penjana ataupun pereka batik tempatan kita untuk memasarkan produk mereka di peringkat antarabangsa? Okey. Untuk penerimaan orang luar ataupun pelancong amat baik. Jadi mereka melihatkan satu keunikan batik Malaysia ini. Jadi itu adalah satu selling point kepada Malaysia. Selain daripada kita menjual produk-produk Malaysia iaitu di lokasi-lokasi tumpah pelancong, kita ada produk-produk kraft kita yang memang unik, yang boleh diperolehi di setiap negeri. Contohnya kita bangunkan produk-produk kraft identiti negeri. Contohnya kalau pelancong pergi ke Terengganu, selain daripada lokasi-lokasi pelancongan, mereka ada produk-produk kraft yang unik yang boleh dibawa balik. Jadi memang itu antara tumpuan. Macam kita ke luar negara, selain kita pergi ke lokasi-lokasi yang kita nak pergi tu, nak melawat tu, kita mesti ada bawa souvenir ataupun produk-produk yang kita bawa sebagai cendera kenangan. Jadi begitu juga dengan Malaysia, kita melalui kraft tangan kita memperhebatkan lagi produk-produk kita di seluruh negeri untuk kita menyediakan untuk persiapan pihak kraft tangan dan Motek sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 nanti. Jadi kita pun di kraft tangan pun mempergiatkan lagi hasilan produk, kita buat bangunkan produk-produk baru, bangunkan komuniti supaya pada 2026 nanti pelancong datang dapatlah melihat
Lebih kita okey. dan boleh dibawa pulang sebagai cendekia kenangan. Encik Khairul sebenarnya mempunyai latar belakang dalam bidang rekaan Barang kemas. Ya. Jadi dan sebenarnya cukup banyak juga portfolio dalam bidang penyelidikan rekaan dan sebagainya. Masuk tahun 2024 untuk HKK ini. Apa yang secara peribadinya harapan Encik Khairul sendiri dengan apa yang pengunjung akan datang dan melihat sendiri keindahan kraft yang Malaysia ada dan apa harapannya bila mereka keluar daripada HKK nanti? Okey, untuk Hari Kraft Kebangsaan 2024 edisi yang ke-21 ini, kalau anak-anak kita ni dah besar, dah masuk ke universiti. Jadi kita di Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia setiap tahun kita selalu memberikan keunikan dan apa yang dapat pengunjung dapatlah kita grab. Jadi untuk tahun ni kita, macam saya cakap tadi, kita persiapan untuk Tahun Melawat Malaysia dan dalam pada sama tahun 2024 ni Tahun Melawat Negeri, contoh Perlis, Kelantan, Melaka dan Perak. Jadi empat negeri ini pun tengah mempergiatkan produk-produk. Jadi dengan hasilnya, dengan platform Hari Kraft Kebangsaan ini, saya mengharapkan masyarakat datang sendiri ke Kompleks Kraft Kuala Lumpur 10 pagi hingga 10 malam. Dan kita ada MRT. Jadi kalau mana-mana pengunjung yang risau nak parking kat mana di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur ni, boleh naik MRT stesen Konleh Kompleks Kraft. Daripada mana-mana jajaran kemudahan awam di Kuala Lumpur ni boleh dapat akses ke MRT. Jadi itu adalah salah satu advantage yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada Kompleks Kraft sebenarnya. Jadi menggalakkan pengunjung untuk datang ke sini. Jadi dengan harapan saya dengan pengurusan, dengan semua tenaga kerja untuk pelaksanaan Hari Kraft ini, kita menyeru dan menjemput, mengalu-alukan kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara ke Kraft Tangan Malaysia untuk mengenali secara dekat tentang produk kraft Malaysia ini. Dan pastinya dapat menyaksikan demonstrasi-demonstrasi seperti ini. Sebab biasanya kalau kita ke lokasi-lokasi seperti ini, kita dapat lihat produk yang dah siap. Ini merupakan keistimewaan yang sangat. Ini biasanya selepas meletakkan pattern ataupun corak seperti ini, apa langkah selepas ni? Langkah seterusnya dia akan tunggu kering. Kering pun tak lama, dalam 10 minit, 15 minit, dan terus masuk ke color. Dia bahan penggantian ni bukanlah kita nak mengganti terus lilin. Cuma alternatif. Ya, betul. Jadi dia ada kekurangan dia. Maknanya kekurangan dia, kita tak boleh nak macam lilin, kita boleh letak satu color dekat dalam kawasan ni. Kali untuk clay ni kita hanya rendam. Kalau kita nampak pada contoh tu, kita akan rendam berkali-kali lah. Mana dulu jadi hasilnya. Kalau tak, kita dapat satu color, satu layer. Kalau kata nak produk kraft yang murah, yang di bawah 100 contohnya, kita buat satu color, motif di satu. Tapi tetap dapat produk-produk kraft yang kita inginkan. Jadi selepas daripada proses ni, tunggu kering, celup, masuk warna, kita basuh, kita sidai, keringkan dan boleh jahit untuk pakai. Macam Encik Khairul, Encik Maisel semua, berapa lama sebenarnya tim mengambil masa untuk memahirkan diri dengan teknik ni? Encik Maisel? Yang untuk ini, kaedah yang set screen ataupun clay ni, dia dalam masa satu hari pun kita dah boleh fahamkan cara kaedah yang macam mana yang kita nak guna, bahan apa, dari segi bancuhannya, dari segi warnanya pun memang satu hari boleh diambil kira lah untuk faham benda-benda tu. Memang mudahlah untuk sebab kita guna skrin kan. Bila orang yang tidak berkemahiran, bila kita dah ada mall, kita just benda ni sebagai satu guideline. Di mana kita just repetition tu benda yang sama dan kita gunakan bahan yang sama, kita dah tahu basically macam mana bancuhan tu, dan kita boleh transfer ke atas cermin dengan mudahlah. Macam tu. Banyak sebenarnya tarikan untuk para pengunjung. Harapan Encik Khairul untuk batik Malaysia, silakan. Harapan saya sebagai orang yang secara langsung mempromotkan batik dan membangunkan batik Malaysia ini, kita harap dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, pemakaian batik untuk penjawat awam dan penggalakan pakaian batik untuk sektor swasta dan korporat. Jadi saya nampak batik Malaysia ni ada satu potensi yang besar untuk diguna pakai. Tidak kira lah macam dulu kita ingat batik ni hanya untuk kenduri kahwin ataupun baju-baju rasmi. Jadi pemakaian batik ni boleh di mana-mana saja, dalam apa-apa jua majlis ataupun dalam lifestyle kita lah. Betul. Jadi itulah besar harapan supaya penerimaan batik Malaysia ini boleh digunakan dan dapat diperolehi oleh siapa saja di Malaysia. Baik, insyaAllah banyak penggunaannya. Terima kasih Encik Khairul, terima kasih Encik Maisel. Banyak. Jangan lupa 21 Februari hingga 4 Mac nanti Hari Kraft Kebangsaan.